Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang saya. Nama diberi Nurliana Maisarah binti Yusri. Asal daripada Kuala Lumpur. Lahir pada 28 September 2003. Sejak kecil saya menetap di Kuala Lumpur. Kini saya menetap di Kedah Pendang. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik, termasuk saya. Saya merupakan anak sulung. Bagi prinsip hidup yang saya sering amalkan dalam kehidupan saya adalah saya akan cuba usahakan sesuatu yang saya nak sampai saya dapat. Selagi saya tak dapat, saya tak akan berhenti. Saya sering ulang perkataan ini semasa saya berada di sekolah dan sebelum mengambil sijil pelajaran Malaysia, sebab saya ingin membanggakan kedua ibu bapa saya sebagai seorang anak sulung, dan saya ingin menjadi contoh kepada adik-adik saya yang lain. Prinsip hidup saya juga, kita perlulah menjaga hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Sebab dua ini sangat berkait rapat dengan kejayaan hidup kita. Apabila kita tidak menjaga hubungan dengan Allah, contohnya meninggalkan solat dan sebagainya, kita sangat susah untuk mendapat berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika belajar. Dan juga apabila kita tidak menjaga hubungan sesama manusia, contohnya kita tidak menjaga hubungan kita dengan guru, kita berkurang ajar, dan kita tidak menghormati kedua ibu bapa kita, kita memang sangat sukar untuk berjaya dalam hidup. Dan Allah boleh tarik bila-bila masa saja ilmu yang kita ada dalam kepala tu ketika kita mengambil peperiksaan nanti. Jadi ingatlah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah ini sangatlah penting dan berkait rapat dengan kehidupan kita. Prinsip terakhir yang saya sering amalkan dalam kehidupan saya adalah prinsip duit, iaitu doa, usaha, iktihar dan tawakal. Keempat-empat perkara ni sangatlah berkait rapat dalam menentukan kehidupan kita. Apabila kita tiada doa, kita sangat sukar untuk berjaya. Apabila kita tiada usaha, belum tentu juga kita boleh berjaya. Apabila kita tiada iktihar, impian yang kita tetapkan dalam kehidupan kita, dan juga kita tiada tawakal selepas usaha dan doa, belum tentu juga kita dapat kejayaan dalam hidup kita. Bagi keputusan peperiksaan percubaan SPM, saya telah berjaya mendapat 5A dalam peperiksaan tersebut pada tahun lepas. Subjek yang paling lemah pada ketika itu adalah subjek matematik tambahan. Untuk keputusan SPM yang sebenar, saya berjaya mendapatkan 8A 2B+. Bagi subjek Bahasa Melayu, saya dapat A+, Bahasa Inggeris A solid, Matematik A+, Sejarah A+, dan Pendidikan Islam A solid. Lukisan kejuruteraan saya juga mendapat A+, Fizik A-, Awam, pengajaran kejuruteraan awam saya dapat A-, Kimia B+, Admat juga B+. Okey, bagi cara belajar pula dan tips yang berkesan, saya sering mengamalkan bangun pada pukul 4 pagi setiap hari. Bila dah bangun pukul 4 pagi tu, mandi, amalkan
solat sunat dan solat hajat sebelum memulakan ulang kaji pelajaran. Lepas tu, saya juga menyediakan jadual belajar supaya masa saya lebih terurus dan sistematik. Contohnya, saya membahagikan subjek menghafal ketika pada waktu pagi dan subjek mengira pada waktu malam. Kerana saya merasakan lebih sesuai untuk saya belajar dengan lebih mudah. Untuk kerja sekolah, saya sering buat kerja sekolah dulu sebelum ulang kaji pelajaran, kerana membuat kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu juga merupakan revision untuk kita senang ingat apa yang cikgu telah ajarkan di dalam kelas. Semasa di sekolah pula, saya juga sering bertanya kepada cikgu secara personal soalan yang saya tidak faham dan saya tidak tahu untuk menyelesaikannya supaya saya lebih jelas. Dan apabila saya bertanya dengan cikgu, apa yang cikgu terangkan itu adalah lebih jelas dan faham berbanding dengan kita belajar cuba untuk menyelesaikan soalan itu tetapi kita tidak tahu untuk menyelesaikannya. Saya juga sering bertanya dengan guru supaya saya lebih mudah untuk memahami soalan tersebut dan mengetahui kaedah yang sebenar dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jika saya terus diam tanpa bertanyakan kepada cikgu, saya tidak dapat pergi ke mana-mana tanpa mendapatkan penyeselaian bagi soalan tersebut. Dan apabila kita bertanyakan dengan cikgu ni, penerangan cikgu lebih mudah dan jelas dan senang untuk difahami. Dan juga apabila saya lemah dalam sesuatu subjek, contohnya matematik tambahan dan bahasa Inggeris, saya akan mulakan mengulang kaji pelajaran tersebut dengan memulakan daripada basic, daripada asas yang saya kurang faham. Sebab bila asas saya tak kukuh, untuk pergi soalan yang susah lagi kita tak boleh nak buat. Sebab tu bagi saya apa-apa asas adalah sangat penting. Walaupun pada ketika itu kita masa sangatlah singkat. So contohnya sebelum lagi sebulan untuk kita SPM, tapi memang kita tak faham pun topik tersebut. Saya juga akan mulakan daripada asas. Selepas tu, pada setiap pagi juga saya sering pada setiap pagi dan pada waktu malam saya sering mengamalkan makan 7 biji kismis minda supaya dapat menguatkan ingatan saya. Kismis minda ni sangat elok untuk otak kita dan meningkatkan kecerdasan otak kita. Kismis juga merupakan sunnah bagi yang umat Islam yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita kerana ia sangat bagus untuk otak. Lepas itu, ketika di asrama, saya juga sering mengamalkan surah Ar-Rahman ketika selepas solat, kerana surah Ar-Rahman ni adalah surah yang sangat mujarab kepada sesiapa yang ingin menguatkan ingatannya dan dipermudahkan urusan dalam belajar. Surah Ar-Rahman ni ia kita patut amalkan setiap hari juga supaya apa yang ilmu yang cikgu nak bagi masuk dalam kepala kita dan kita tidak mudah lupa. Bagi kekangan belajar di asrama dan di sekolah pula adalah seorang pelajar asrama, saya memang bila dah berpisah dengan ibu bapa tu memang sangat sedih dan rasa macam tak bersemangat. Jadi apa yang saya buat untuk hilangkan rasa rindu tu dan rasa tak bersemangat tu, saya akan hubungi ibu bapa saya setiap hujung minggu untuk bertanya khabar dan mendapatkan nasihat dan memohon restu doa daripada mereka. Kekangan untuk belajar di asrama pula
sebagai pelajar asrama memang sangat sukar untuk kita membuat carian internet apabila kita tiada sambungan internet dan tiada telefon pintar. Jadi apa yang saya buat untuk atasi masalah tersebut adalah saya mengajak rakan-rakan saya untuk membuat study group supaya kami boleh bertukar-tukar pendapat, kerana apabila kita berbuat demikian, mesti ada dalam satu study group tu yang mahir dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Jadi perkara ini memanglah sangat bagus untuk menyelesaikan masalah tiada internet ketika berada di asrama. Kekangan saya yang terakhir pula adalah bila saya ingin mengulang kaji pelajaran, saya memang tidak boleh buat dekat dalam dorm sebab dalam dorm saya memang sangat bising. Jadi apa yang saya buat, saya pergi cari tempat belajar yang selesa dan sunyi untuk saya belajar berseorangan, kerana saya lebih prefer belajar seorang-seorang. Contoh tempat yang saya pilih untuk belajar adalah bilik prep dan bilik gemilang. Bagi program yang banyak membantu saya ketika di sekolah yang dianjurkan oleh pihak sekolah adalah program kelas anjal. Kelas anjal ni memang sangat membantu pelajar, sangat membantu saya dan rakan-rakan saya dalam mengenal pasti kelemahan yang kami ada dalam sesebuah subjek tersebut. Contohnya ketika kelas anjal bahasa Inggeris, cikgu telah mengasingkan mengikut tahap murid pelajar tersebut dan ditempatkan dalam satu kelas. Apabila cikgu membuat demikian, ini lagi memudahkan cikgu untuk mengenal pasti kelemahan pelajar tersebut. Contohnya, saya dalam kelas anjal bahasa Inggeris, kumpulan yang saya ditempatkan itu memang lemah dalam grammar dan vocabulary. Jadi cikgu saya mempunyai kaedah yang tersendiri untuk menguatkan vocabulary dan grammar kami dengan membuat latihan-latihan yang tertentu. Kami juga boleh berbincang sesama sendiri tentang kelemahan kami dalam bahasa Inggeris, dan kami boleh bertukar-tukar pendapat dengan lebih mudah. Untuk program anak mas pula, program ni memang sangat membantu untuk mengasah kemahiran pelajar supaya lebih mantap dalam sesuatu subjek tersebut. Contohnya adalah bila cikgu menganjurkan kelas anak emas bagi subjek yang sangat sukar ataupun dipanggil subjek killer, contohnya subjek matematik tambahan dan kimia dan fizik. Cikgu memberikan latihan-latihan yang intensif untuk pelajar memantapkan kemahiran mereka dalam satu topik juga. Ini membuatkan lebih mudah untuk kami pelajar yang mengikuti program anak emas bertanya soalan kepada cikgu secara personal dan kami dapat berbincang sesama kami. Program ini juga sangat memberi manfaat kepada kami dalam membantu rakan-rakan yang lain. Bila cakap pasal program anak emas ni, tipulah kalau tak ada orang yang rasa tersisih sebab tak dapat mengikuti program ini. Bagi saya, walaupun program ini disediakan oleh sekolah bagi sesetengah pelajar sahaja, pelajar yang mengikuti program ini boleh menjadi mentor kepada pelajar yang lain. Bila cikgu terangkan dalam kelas tu, dia tak berapa nak faham. Jadi dia lebih selesa apabila kawan dia ajarkan dan lebih senang untuk faham. Untuk program luar pula, saya dapat jadikan contoh dekat sini dan sangat memberi kesan kepada saya dan rakan-rakan saya adalah program bersama Cikgu Kir untuk subjek sejarah. Beliau sangat bagus dalam cara teknik yang ingin disampaikan untuk memahami sejarah dengan lebih jelas.
teknik-teknik beliau yang beliau ajarkan pada ketika program tersebut sangatlah mudah difahami dan sangat membantu pelajar dalam menguatkan ingatan dalam sejarah dengan menggunakan teknik lukisan, teknik kata kunci dan sebagainya. Saya memang sangat suka program macam ni sebab dia dapat membantu pelajar yang kurang jelas ketika apa yang cikgu ajarkan dalam kelas. Bagi kelebihan dan kekurangan saya pula, hobi saya ni, saya sangat minat dalam melukis. Jadi saya gunakan bakat yang saya ada dalam melukis untuk membuat nota-nota tentang pelajaran supaya ia nampak lebih menarik. Dan saya lebih suka untuk membaca. Okay, bagi kekurangan saya pula, saya ni seorang yang pelupa. Ya, saya senang lupa apa yang cikgu ajarkan. Jadi alternatif saya untuk tidak mudah lupa, saya sering catat apa yang cikgu tulis dalam kelas supaya saya dapat tengok balik apabila saya terlupa. Oh, okey, saya dah ada catat nota, saya tengoklah balik apa yang saya terlupa tu. Kelemahan kedua saya pula adalah saya sangat lemah dalam bahasa Inggeris. Sampai ada satu masa tu, waktu saya di tingkatan 2, saya pernah gagal dalam bahasa Inggeris. So waktu tu saya memang tak suka sangat bahasa Inggeris. Bagi saya macam bahasa Inggeris ni tak perlu pun belajar sebab dah ada bahasa Melayu. Ya, bahasa Inggeris ni sangat susah untuk faham grammar, vocabulary tu. Jadi saya sangat lemah dalam hal-hal tersebut. Jadi sebelum SPM tu, cikgu bahasa Inggeris saya, Teacher Gan, dia memang tahulah saya memang lemah sangat dalam bahasa Inggeris. Tak pernah dapat A pun. Ketiga saya pun, yang paling tinggi pun bahasa Inggeris saya pernah dapat B je. Teacher Gan ni, dia ajar saya pada basic. Grammar saya, vocabulary saya dia kukuhkan saya daripada asas dahulu. Sebab bila kita tak kukuh asas tu, memang susah lah untuk kita membina ayat dalam bahasa Inggeris. Dan bila kita buat karangan esei dalam bahasa Inggeris, memang banyak sangat markah kena potong. Bagi kelemahan ketiga saya pula adalah saya ni seorang yang sangat tak suka menghafal. Macam subjek sejarah, saya memang tak suka subjek sejarah sebab kena menghafal. Saya lebih suka kepada mengira, pengiraan. Saya suka faham konsep. Kelemahan yang keempat pula, ini kelemahan sewaktu belajar di kelas online. Kawasan perumahan saya tu pada ketika itu memang tiada line internet yang kuat. Jadi saya memang sukar untuk belajar dalam keadaan itu. Saya mencari alternatif lain untuk belajar, iaitu saya menggunakan buku latihan daripada basic. Saya kukuhkan asas saya dulu sebelum saya pergi ke soalan susah. Kalau saya buat soalan tu pula, kalau saya tak faham, saya akan tanya PM cikgu, chat cikgu secara personal tentang soalan saya. Bagi saya, alasan tiada internet ni bukanlah salah satu sebab kenapa kita tak boleh belajar di rumah. Jadi kita kena cuba untuk cari penyelesaian lain untuk belajar juga, walaupun kita tak ada internet. Banyak ya cara yang ada. Contohnya kalau ada rakan kita yang tinggal berdekatan dengan kawasan rumah kita, kita boleh tanya soalan yang kita tak faham. Dan juga kita boleh cari di YouTube ketika kita terlepas apa yang cikgu ajarkan semasa kelas online, cari tentang topik-topik yang kita tak faham dan kita tengok semula macam mana dia menerangkan tentang kaedah untuk menyelesaikan soalan-soalan tertentu. Untuk nasihat kepada
pelajar tingkatan 5 yang bakal mengambil SPM tahun ni dan juga adik-adik tingkatan 4, saya nak pesan supaya kita sebagai seorang pelajar ni, kita janganlah cepat mengalah. Apabila kita mengalah dan putus asa dalam satu perkara tersebut, kita takkan dapat buat sebab kita tak percaya kepada diri kita sendiri. Jadi perkara yang sangat penting adalah kita kena percaya kepada diri sendiri, kita kena cakap kepada diri sendiri yang kita boleh buat perkara tersebut. Itu sebabnya kenapa mentaliti ni sangat penting sangat penting dalam memotivasikan diri sendiri. Seterusnya, kalau kita tak dapat keputusan yang elok dalam peperiksaan tu, kita janganlah down sebab setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Mungkin kita dapat keputusan tak elok tu, kita ada lemah dalam mana-mana topik, kena buat balik, ulang kaji topik yang lemah tu. Kaji semula soalan-soalan peperiksaan yang lepas yang kita pernah ambil. Tengok balik dekat mana soalan mana kita lemah, bahagian mana kita lemah. Jadikan itu sebagai rujukan untuk kita mendapatkan keputusan yang baik pada masa hadapan. Okay, seterusnya, kalau kita rasa dah hilang semangat tu berada di rumah, kita juga boleh call dengan kawan-kawan, dapatkan semangat, cerita, luahkan dengan kawan-kawan, jangan pendam. Sebab apabila kita pendam, kita tak ceritakan tentang masalah kita kepada orang lain, perkara itu boleh merosakkan diri kita dan akan membuatkan kita menjadi kemurungan dan sukar untuk kita belajar sesuatu perkara. Kita juga akan mudah hilang fokus dan tumpuan ketika cikgu mengajar. Dan benda yang paling penting sekali, ini perlulah meminta restu kedua ibu bapa kita dan meminta maaf kepada mereka. Kerana perkara ini penting apabila kita ingin mendapatkan berkat dalam memahami sesuatu ilmu tersebut. Sebelum kita masuk dalam peperiksaan tu, kita kena mohon restu kedua ibu bapa kita, minta maaf, kita minta mereka untuk mendoakan kita sebab segala usaha yang kita telah lakukan insya-Allah akan memberikan hasilnya. Ucapan terakhir saya ingin berterima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang sering menyokong dan memberi semangat ketika saya mengambil peperiksaan. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada pihak sekolah yang menyediakan program-program yang sangat memberi manfaat kepada pelajar dan sangat membantu pelajar. Seterusnya, saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan, rakan-rakan saya, rakan-rakan seperjuangan ketika mengambil SPM kerana sering memberikan semangat dan motivasi kepada saya ketika di asrama dan juga di sekolah. Saya juga ingin berterima kasih kepada para penonton dan adik-adik sekalian kerana sudi mendengar perkongsian saya pada hari ini. Harapan saya harap perkongsian saya dapat memberi manfaat kepada adik-adik tingkatan 5 yang bakal mengambil sijil pelajaran Malaysia pada tahun ini dan juga adik-adik di tingkatan 4 dalam membantu adik dalam pelajaran. Saya juga ingin meminta maaf jika ada terkasar bahasa dan membuat anda tersinggung semasa dalam perkongsian saya. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan bahawa yang mana baik kita perlu ambil dan jadikan tauladan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum.